Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua anak-anak? Hari ini kita berjumpa lagi dalam bidang sirah dengan tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Jom sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat objektif pembelajaran. Objektif, murid dapat menjelaskan maksud dakwah dengan tepat, menghuraikan cara dakwah Rasulullah dengan betul dan memperincikan tentangan kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah dengan betul. Seterusnya, kita lihat maksud dakwah, iaitu menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Seterusnya, kita lihat bagaimana dakwah Rasulullah bermula. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Setelah itu barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan pula terbagi kepada 2 cara, iaitu secara lisan dan perbuatan. Kita lihat secara lisan, iaitu Rasulullah memberi nasihat, tazkirah, dialog, bercerita dan berdebat. Bagaimana pula dengan cara perbuatan? Perbuatan Rasulullah sentiasa ziarah, memberikan hadiah, mengutuskan surat, menghantar utusan dan menunjukkan akhlak yang mulia. Bagaimanapun, dakwah Rasulullah mendapat tentangan hebat dari kafir Quraisy. Kita dapat 4 cara kafir Quraisy menentang Rasulullah, iaitu yang pertama secara fitnah, yang kedua dengan pemulauan dan yang ketiga secara penyiksaan, yang keempat iaitu pembunuhan. Kita lihat satu persatu tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Yang pertama tadi fitnah. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi sebagai pemecah belah masyarakat dan pemutus silaturahim. Seterusnya yang kedua iaitu secara pemulauan tadi. Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Kaum muslimin mengalami kelaparan dan tekanan. Pemulauan ini berlarut selama 3 tahun. Seterusnya, tentangan kafir Quraisy melalui penyiksaan. Terdapat beberapa siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin seperti dijemur di padang. Diletakkan batu yang besar di atas dada mereka seperti yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Seterusnya yang terakhir iaitu pembunuhan. Kita dapat para sahabat Nabi Muhammad dibunuh dengan kejam seperti Sayyidina Yasir dan Sumayyah. Sumayyah dan Yasir merupakan suami isteri. Mereka telah diseksa oleh Abu Jahal supaya meninggalkan Islam. Namun mereka tetap teguh dengan Islam sehinggalah dibunuh dengan kejam. Sumayyah merupakan seorang wanita pertama yang mati syahid. Seterusnya kita lihat akhlak Nabi Muhammad SAW dalam hadapi tentangan Quraisy. Nabi Muhammad sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Jadi kita perlulah sentiasa bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Seterusnya yang kedua iaitu Nabi bergantung harap kepada Allah. Nabi Muhammad tidak pernah berputus asa. Jadi kita sebagai manusia
perlulah mencontohi dengan berdoa kepada Allah dalam setiap usaha yang dilakukan. Kita lihat pula yang ketiga, iaitu prihatin. Nabi Muhammad mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Kita perlulah mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga kita. Seterusnya yang keempat, berjiwa besar. Nabi Muhammad SAW sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Jadi kita perlu mencontohi dengan sentiasa memaafkan orang lain dan tidak berdendam. Seterusnya kita lihat akhlak Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang pertama, Nabi Muhammad sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah. Nabi Muhammad tetap yakin dengan Allah dan menolak segala tawaran yang diberi oleh kafir Quraisy. Kita lihat lagi yang kedua, iaitu Nabi Muhammad seorang pendakwah yang penyayang. Ketika di Taif, penduduk menolak dakwah baginda serta mencederakan baginda. Lalu datang malaikat untuk membinasakannya. Namun Nabi Muhammad menolaknya dan berdoa supaya mereka menerima hidayah. Kita lihat yang ketiga, akhlak Nabi Muhammad, iaitu Nabi seorang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan Kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Okey murid, setelah kita lihat segala tentangan daripada kaum Quraisy, jadi kesimpulannya, akhlak Nabi Muhammad dalam berdakwah perlu dicontohi supaya ajaran Islam lebih berkesan serta menjadi amalan dalam kehidupan kita, insya-Allah.